Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi yassir wa la tu'assir bitammim bil khair. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Al-Malikul Quddusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir. Subhanallah ya amma yusyrikun. Wallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Wala manja minallah illa ilaihi. Amma ba'du. Sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua tergolong dalam golongan hamba-hambanya yang benar-benar bersyukur, dilimpahi rahmahnya dan barakahnya. Amin ya rabbal alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kepada semua yang memberi salam. Alhamdulillah. Summa alhamdulillah ala kulli ni'mah. Alhamdulillah. Baik, jadi insya-Allah pada malam yang penuh barakah ni lagi sekali kita dapat berkumpul pada siri ataupun sesi pengajian kuliah online bermula pukul 10. Alhamdulillah. Syabas dan tahniah kepada yang sentiasa istiqamah dalam menuntut ilmu walaupun bermula pukul 10. Adapun biarpun bagaimana keadaan kita tetap berjuang mengisi masa kita untuk ketaatan. Kata almarhum Tuan Guru Datuk Ismail Kamus, kata beliau, kalau nak tidur sedap, bangunlah sekarang. Jadi kita korbankanlah masa. Kalau nak tunggu ada masa, memang takkan ada lah. Kita luangkanlah masa. Biarpun masa kita ni mencemburui kita, ujung-ujung waktu ni, patut nak berehat. Adapun rohani ni sebenarnya dia tak rehat. Badan je rehat. Badan je rehat, roh kita tak rehat pun. Dia sentiasa bekerja sebenarnya. Yang ni, apa kerja roh ni atau jiwa ni? Apa dia? Zikrullah. Ingat pada Allah. Mengisinya dengan ketaatan itu satu kewajipan. Roh kita ni, kita nampak badan je tidur. Badan je rehat. Tapi jiwa kita ni sentiasa berjalan 24 jam. Kalau jiwa berhenti kita roh ni, maknanya marhum lah kita. Almarhumah lah. Baik. Jadi sedang jemaah mata Allah Subhanahu Wa Taala, pada malam yang penuh barakah ni, insya-Allah kita akan meneruskan kajian ilmu kita dalam syarah kita Hakikat Kehidupan. Insya-Allah kita teruskan dalam kajian mengenali diri. Masih dalam usul perbincangan bab siddiq. Baik, kita sedang membincangkan dalam kajian kehidupan. Kepada yang baru menyertai kita, alhamdulillah, yang baru menyertai pengajian ini, Syekh mukadimah lagi sekali, sentiasa ulang. Fazakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Kita sedang buat kajian tentang kehidupan kita bersandarkan kepada tauhid dan tasawuf. Kenapa kena sandarkan tauhid dan tasawuf? Kerana itulah tunjang kepada kehidupan. Syariat sudah pasti. Syariat usul yang mana asas kepada pelaksanaan. Tapi dalam pelaksanaan, yakni syariat, SOP dipanggil, teknikalnya mesti ada perisian dia, macam komputer lah. Dia mesti ada hardware dan software. Hardware ni dia akan berjalan mengikut software lah. Walaupun hardware kita canggih, hardware kita hebat, tapi kalau software kita korup, rosak, maka rosaklah semuanya. Maka software kita ni itulah berkenaan tentang keimanan atau pengisian kita, jasad, jasadi dan rohani, rohi. Roh perbincangannya itu berkenaan dengan jiwa. Ala inna fi jasadi mudghah fa iza salahat jasada kullu fa iza fasadat jasada kullu ala wahya qalbi. Begitu pentingnya hati ini sehingga Nabi kata mafhum hadis, dalam diri anak Adam itu ada seketul daging, kalau baik baiklah, kalau buruk buruklah. Nampak? Tak ada kompromi. Tak ada tengah-tengah baik, sikit baik sikit buruk. Tak adalah kita nak 50-50, tidak ada. Maka di sini sedang jemaah mata Allah SWT, kita kena faham perkara ini. Sebab tu tumpuan kepada pembangunan hati, pembangunan jiwa ini mestilah berjalan 24 jam sepatutnya. Jasad dia perlukan rehat.
Penat pada diri ini, itu adat. Penat ustaz, tadi buat kerja penat. Iyalah penat. Tak apalah, rehatlah. Tapi kalau kata, hati saya dah penat ustaz, jiwa saya, maka yang penat hati ni yang problem. Penat pada jasad, tidur. Saya pernah jumpa, dia panggil Kiai Fakih. Di Cirebon sana tu. Allah takdirkan jumpa 4 tahun lepas. Dia pergi buat lawatan, Alhamdulillah. Pergi ziarah makam wali-wali tu. 30 tahun tak tidur malam. 30 tahun tak tidur malam. Jenis tak tidur. Allah Akbar. Allah bagi kekuatan kat dia tak tidur. Nampak? Sebab kita dah nampak perlukan rehat fizikal. Tapi sebenarnya jasad kita ni memang. Lala sekali yang penatnya hati. Penatnya mula datang mengeluh tu. Sedangkan yang kita nak gunakan dalam kehidupan ni yang menjadi dorongan, kita punya booster ataupun kita punya dipanggil apa? Kekuatan itu adalah kekuatan jiwa. Jasad ini subjektif. Tak semuanya kena bina kekuatan badan. Nama bina badan. Sebab tu ada kata kunci juga saya tulis ataupun kita akan gunakan dipanggil fitness kolbu. Fitness kolbu. Baik, fitness kolbu ni kita nak ketengahkan. Orang buat fitness pada jasad. Fitness pada jasad. Tapi lupa yang menggerakkan jasad itu adalah jiwa. Baik, sedang jemaah mata Allah SWT. Kita rujuk kepada nota kita. InsyaAllah kita rujuk pada nota kita. Baik. Mana nota kita tengok. Okey. Muka surat, kita berhentikan muka surat 71. 71 semalam. Kita berhentikan muka surat 71. Khair. Saya alih sikit. Tu dia. Baik, mana yang ada nota boleh buka 71 dan edisi lama muka surat 57. 71 dan kita akan masuk ke perbincangan 72. Fokus pada perbincangan kita pada malam ni. Kita masa singkat. Manakala ada yang kerja juga. Ada yang banyak hal juga esok. Kerja terutamanya. Jadi kita terus pada perbincangan kita. Sidang jemaah mata Allah SWT. Semalam kita dah bincangkan tentang bagaimana kita nak melihat diri kita. Melihat alam diri. Kenapa kita kena lihat alam diri ni? Sebab alam diri inilah yang akan menggerakkan banyak alam yang ada dalam kehidupan kita. Alam diri. Sebelum kita pergi terjun ke alam. Contoh, alam rumah tangga. Nampak? Alam rumah tangga tu permulaan ya. Sebab ada orang kata sikit-sikit cerita buat suami isteri. Sikit-sikit cerita buat suami isteri. Saya ni tak kahwin lagi. Lantaklah kamu tak kahwin lagi. Tapi kamu masih dalam sistem rumah tangga. Mak ayah masih ada. Tak ada lagi orang lahir bulu betung. Tak ada. Sebab kalau tengok susunan surah Ar-Rum. Surah Ar-Rum. Ayat 20, 21, 22, 23. Mari kita tengok surah Ar-Rum sekejap. Kita tengok surah Ar-Rum. Okey. Kita tengok surah Ar-Rum. Ayat 20, 21, 22, 23. Cuba tengok. Saya nak tekankan perbincangan kita pada malamnya penuh barakah ni. Mana ayat 20? Okey, Mat. Cuba tengok. Sidang jemaah mata Allah SWT. Pertama kita, ni kita nak cerita tentang diri ni. Wa min ayatihi an khalaqal وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ. Dan di antara tanda-tanda yang membuktikan. Di antara tanda-tanda yang membuktikan. Cuba tengok. Surah Ar-Rum ayat 21. Ayat 20, 21. Bukan 31. Nampak? Tu dia. Dan di antara tanda-tanda yang membuktikan kekuasaannya. Tu atas tu. Cuba tengok. Pertama dia menghidupkan. Pertama cerita tentang mencipta kamu dari tanah. Ni kita cerita tentang diri ni. Sebab tu dia ada tuntutan dalam mengenali diri. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Cuba tengok. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan surah Az-Zariyat ayat 21. Dan disokong dengan surah Ar-Rum ayat 20. Wa min ayatihi. Dan di antara tanda-tanda an khalaqakum
Bagaimana tanda-tanda yang membuktikan kekuasaannya menghidupkan. Ciptaan dari tanah. Setelah sempurna saja peringkat-peringkat kejadian kamu menjadi manusia yang hidup bertebaran di muka bumi. Itu alam diri. Nampak? Kemudian, cuba tengok ayat 21. Kemudian, wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Dan di antara tanda-tandanya membuktikan kekuasaan dan rahmatnya bahawa ia menciptakan untuk kamu. Ni isteri. Nampak? Jadi diri dan rumah tangga. Jadi makna alam diri, lepas tu masuk alam rumah tangga, alam perkahwinan. Jadi alam diri akan membawa kepada perbincangan alam rumah tangga. Dalam cerita alam rumah tangga tu nantilah datangnya perbincangan tentang alam pekerjaan. Alam pekerjaan, alam kerjaya, alam pekerjaan, alam perniagaan, macam-macam alam kita akan bawa. Sebelum kita pergi kepada alam-alam yang lain pula, maka di sini cuba tengok Allah cerita pula dalam surah Ar-Rum ayat 22. Nampak? Ayat 22 Allah cerita pula tentang alam, yakni kitaran alam pula. Kita nak cerita tentang alam perniagaan, alam kehidupan, nak berusaha ni, kita kena lihat aturan kita mesti selari dengan aturan alam. Kadang-kadang orang bekerja siang, malam, pagi, petang. Tak cukup tanah dia nak kerja. All out tah dia sibuk, tah apa pun tak tahu. Nampak? Silap-silap menyibuk lebih. Dia tak ikut aturan alam. Nampak? Ayat 23. 21, 22, 23. Cerita pula tentang bagaimana tanda-tandanya Allah jadikan siang dan malam. Nampak? Di sini, sidang imam mata Allah SWT, sebelum kita nak pergi jauh kepada perbincangan alam kehidupan, alam perniagaan, alam perkahwinan, dia bermula dengan alam diri. Hanya ini ayat 20 ni. Baik. Ini dalilnya. Kenapa kita mengkaji tentang diri ini. Maka di sini, barulah kita faham. Bila dah faham, kita dah tahu tujuan ini, kenapa nak kita selami ataupun menyingkapi tentang diri ini, supaya kita nak ada hala tuju hidup yang lebih jelas setelah mengenali diri. Sampai tahap mana nak mengenali diri ini? Baik. Allahumma salli ala Muhammad. Tengok. Okay. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita tengok. Okey. Sebentar. Baik. Ada gangguan teknikal sedikit. Tak apa, kita teruskan. Sedang mata Allah Subhanahu wa taala. Baik, kalau kita lihat notah itu, tengok tentang mengenali diri. Okey dah. Istilah kadang-kadang tak connect. Okey. Kita nak dapatkan hala tuju hidup yang jelas. Tujuan hidup yang jelas. Tujuan hidup yang jelas tentang diri ini. Yang mana nak jelas ni? Nak tengok tentang kelebihan dan kekurangan kita. Nak tengok kelebihan dan kekurangan kita. Supaya, cuba tengok dekat muka 72 itu. Supaya bila kita lihat tentang diri kita ni, baru kita faham diri akan membimbing kita ke arah hakikat kehidupan yang berbentuk tauhid di dalam diri ini. Perisian tu kena jelas. Yang mana kita akan berbicara soal qada dan qadar. Berbicara soal qada dan
qadar. Yang ini kita kena tahu. Apa maknanya sidang jemaah mata Allah Subhanahu Wa Taala? Baik. Di sini semalam kita dah terangkan bagaimana perbincangan tentang pada diri yang dinamakan jasad, diri yang bernama roh. Pada dalam diri tadi kan Allah kata dari tanah. Tanah tu jasad tu bermula dengan Nabi Adam AS. Kemudian Allah tiupkan roh. Tiupkan roh itulah yang akan membentuk diri ini yang mana jiwa. Kata Allah dalam surah Asy-Syams ayat 7 dengan 9. Cuba tengok. Wa nafsi wa ma sawwaha, demi jiwa-jiwa. Ni. Wa nafsi wa ma sawwaha, demi jiwa-jiwa dan seluruh penyempurnaannya. Lalu dia memberitahu fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Lalu Allah mengilhamkan pada diri kita ni yang mana ilham fujur, yakni kejahatan, wa taqwaha, dan jalan ketakwaan. Ini kita kena faham pada diri ni. Sebab pada diri ini yang akan membawa perjalanan hidup kita ni. Dan Allah kata sesungguhnya telah berjaya orang yang menyucikan jiwanya dari dosa-dosa. Nampak kaitannya. Kalau lihat pada tentang yang atas tu, cuba tengok. Okey. Yang mana kalau lihat bermulalah kita berbicara soal untuk menyucikan jiwa dari dosa-dosa. Muka surat 72, muka surat 57. Tuan Muhammad Aizat edisi kita edisi lama 57. Surat 57. Muka surat 57. Baik. Sidang jemaah mata Allah SWT. Kalau kita lihat, dalam kita nak mengenali diri ini, dia ada dua versi. Tuan Muhammad Aizat ada versi yang sebelumnya. Versi lama. Jadi versi lama muka surat 57. Versi baru muka surat 71. Baik. Cuba lihat. Ilmu mengenal diri ini juga ada satu kaedah untuk manusia merapatkan diri kepada Allah SWT. Ini mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala kerana matlamat Allah jadikan kita ni adalah untuk membawa kita kepada satu keadaan peringkat kebergantungan kepada Allah. Ni sebab kita nak cerita banyak alam ni. Berapa ramai manusia hari ini melihat dirinya mampu mengemudi kehidupan ini dengan hebatnya. Contoh dalam rumah tangga nampak diri, dalam perniagaan nampak diri. Sedangkan hakikatnya manusia ini sifatnya adalah la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Ini pakaian kita. Ini pakaian kita sidang jemaah mata Allah SWT. Nampak? Ini pakaian kita. Kalau kita perhatikan baik-baik, pada diri manusia itu ada kelebihan dan ada kekurangan. Ada kelebihan dan ada kekurangan. Kalau dari sudut kekurangan, itulah hakikat diri kita. Itu kekurangan. Dari tanah, yang mana tanah yang dibijak. Kalau kita dari air mani, surah Sajdah 8, air mani yang hina. Maka dalam kekurangan itu, bagaimana kita boleh merasakan hebat ini? Kerana kita bersandar pula pada kelebihan. Dan kelebihan ini duduk kat mana? Dekat jasad? Tidak. Sebab tu manusia jangan tertipu dengan jasad. Wa mal hayatad dunya illa mata'ul ghurur. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah Allah jadikan kehidupan dunia ini wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kesenangan yang menipu. Jadi kalau manusia hanya fokus kepada jasad, maka dia akan tertipu. Dia akan tertipu. Baik, sedang jemaah mata Allah SWT. Dalam hidup ini, yang dinamakan taklif, dia banyak dengan tanggungjawab. Tanggungjawab itu tidak dibebankan pada jasad. Tapi tanggungjawab dibebankan pada roh. Sebab tu yang akan ditanya tentang jiwa hati. Hatinya akan mengemudi jasad. Sebab tu manusia hari ini, kalau dia lihat, dia letakkan terus pada jasad dia, maka alasannya dia akan mengatakan dia tak mampu, dia tak daya, saya tak boleh nak jadi isteri solehah.
Sedangkan tanggungjawab itu dipertanggungjawabkan. Ditaklifkan atas manusia yang Allah jadikan sebenarnya dari satu sudut yang sempurna. Tapi kerana manusia terperangkap dengan diri yang jasad. Terperangkap kita pada sarung ni. Casing kita ni. Terperangkap pada wajah yang mana wajah ini akan berubah pada bila-bila masa. Dimakan di mamah di usia. Dari segi tenaga akan berkurangan kerana mungkin faktor-faktor yang mempengaruhi kita. Surrounding ni banyak menyekat. Kadang-kadang membuat kita tak mampu melakukan sesuatu perkara. Jadi sebab itu ramai mencari jalan untuk keluar daripada potensi, dia katakan potensi diri itu. Maka kalau salah perbincangan potensi diri itu, maka lagi sekali dia tertipu. Kerana dia akan melihat pada diri yang mana diri yang tertipu dengan nafsu. Itulah. Maka banyaklah pada hidupnya itu kehendak-kehendak. Sedangkan sepatutnya dalam hidup bukan banyak kehendak, tetapi banyak tanggungjawab. Baik. Jelas di sini, kita perbetulkan balik kita punya hala tuju ini dengan memahami kembali, bersandarkan kepada kebenaran. Bila manusia ini sifat asalnya itu lemah kana dha'ifa, daripada tanah, daripada air mani, maka Allah tiupkan roh. Itu kelebihan. Itu yang kelebihannya. Yang dinamakan jiwa. Dan di situlah, asbab itulah manusia diangkat menjadi khalifatul fil ardh. Kaum lelaki steady dia tak kalut dengan rupa. Tapi Tuan Azman kadang-kadang dia kalut dengan harta pula. Orang lelaki. Dia tak kalut dengan rupa tapi terikat dengan harta sebab dia nampak segala-galanya perlukan harta. Apa dia? Nafkahnya, nak kerjanya, nak bayar itunya, bayar ninya. Orang perempuan kalut dengan rupa. Jadi kerana nak rupa punya pasal cari harta. Contoh. Nampak? Jadi sebenarnya setiap orang itu terikat dengan tanggungjawab. Jadi hidup ini biarlah dengan tanggungjawab. Supaya nanti tidaklah kita bersoal jawab nanti. Bila kita mampu melaksanakan tanggungjawab, maka tidaklah kita bersoal jawab. Nampak? Clear? Jadi dalam kaedah mengenali diri ini, sedang jemaah mata Allah SWT, dia memerlukan kaedah perbahasan hikmah. Ini kena tahu lagi. Dia perlukan bimbingan ilmu hikmah. Ilmu hikmah. Yang mana Allah berfirman dalam surah Baqarah 269. Tuan Azman kami benar. Tak apa, nanti di akhir rancangan saya akan jawab dengan lebih tepat dan jelas kedudukan lelaki dan wanita yang hanya terperangkap dengan dunia. Ini bahaya ni. Sepatutnya masing-masing terikat dengan asal muasal kita ni. Yang mana kita ni, yang mana kalau kita perhalusi lebih dalam, tanpa jasad, kita bermula tanpa jasad. Yang diangkat tanggungjawab perjanjian saksi itu adalah perjanjian jiwa. Nampak? Alastu birabbikum qalu bala syahidna. Itu perjanjian kan. Adakah aku Tuhan kamu? Kata Allah. Qalu bala syahidna. Benar. Kami bersaksi engkau lah Tuhan yang menjadikan seluruh alam. Tapi bila mari dapat badan, lupa diri. Kita lupa diri asal usul. Dia panggil kacang lupakan kulit. Tertipu kita dengan hanya casing luaran. Allahu Akbar, rugi. Rugi kita kalau tertipu dengan keadaan asal usul kita. Jadi sedang jemaah mata Allah SWT, sebab tu ia perlukan hikmah. Cuba tengok. Kata Allah Ta'ala surah Baqarah 269 itu. Allah memberikan kebijaksanaan kepada orang yang dikehendakinya. Tanggungjawab roh ke? Dia tanggungjawab ni dibebankan taklif. Dia maknanya pada roh. Roh itu maknanya pada amalan yang bersifat bermula dengan keimanan. Sebab yang menggerakkan jasad itu roh. Jadi yang akan dicabut, yang akan ditanya kembali itu rohnya. Kemudian roh itulah yang menggerakkan balik jasad ini. Sebab tu dia panggil makanan rohani. Dia bukan tanggungjawab jasad semata-mata. Kalau tanggungjawab jasad itu keperluan badani. Keperluan badani.
Baik. Malah nanti di syurga bukan casing begini. Di syurga nanti kita akan digantikan dengan lebih indah. Boleh baca dalam surah Rahman, surah Al-Qari, surah Rahman banyak. Bagaimana Allah bercerita tentang syurga, subhanallah. Kejadiannya sentiasa muda. Lain muka bukan begini casing kita. Tapi manusia pertahankan benda yang tidak kekal. Itu jadi masalah. Baik, berbalik pada perbincangan kita. Surah Al-Baqarah 269. Allah memberikan hikmat dan kebijaksanaan ilmu yang berguna kepada siapa yang dikehendaki menurut aturan yang ditentukannya. Dan barang siapa yang diberikan kebijaksanaan itu, maka kebaikan yang banyak. Nampak? Benar Puan Haliza Jamnat. Makanan roh inilah. Lemah jasad itu ada. Lemah jasad. Jasad lemah. Sebab dia ada periodnya. Dia ada time frame dia. Tapi jiwa tidak boleh lemah. Malah apabila jiwa lemah, dia akan melemahkan jasad. Itu hati-hati. Sebab tu tadi Allah kata, wa fi anfusikum afala tubsirun, apa pada dirimu kamu tidak perhatikan. Baik. Jadi muka surat 73. Muka surat 73. Benar Puan Mawar berdua, Allah berikan apa yang kita perlu, bukan ikut apa yang kita mahu. Sebab tu Allah jadikan juga nafsu. Nafsu ni perlu dibimbing oleh akal yang waras. Akal perlu dibimbing oleh iman yang tegas. Iman inilah yang berbicara soal roh tadi. Imanlah yang akan patut membimbing semuanya. Jangan biarkan nafsu cerita bab lain, akal cerita bab lain. Maka tidak sinkronis lah. Sebab tu struktur, cuba tengok muka surat 73. Kerana apabila bercerita soal diri ni, dia melibatkan struktur kejadian manusia. Nampak? Surat 73. Okey, baik. Di sini cuba lihat. Okey. Allahumma salli ala Muhammad. Okey. Struktur kejadian manusia. Okey. Bila nak memahami struktur kejadian manusia ni, sedangnya mata Allah SWT, dia perlukan hikmah. Tu tadi 269 tu. Dia perlukan hikmah. Jiwa kena kuat, kental, tabah menghadapi cabaran yang mendatang. Bagaimana nak kuat, bagaimana nak kentalkan dia. Jadi kita kena memahamilah kembali struktur. Sebab bila kata struktur kejadian manusia ataupun diri, ingat, dia perlukan ilmu hikmah, yakni kebijaksanaan untuk menilai dan menyingkapinya. Sebab dia melibatkan struktur jasad dan roh. Jadi ada dua. Maka di sini jasad ini binasa. Roh ini yang kekal. Maka struktur ni kena faham. Bila kata tentang jasad, memahami kejadian ini, yang kekal ini
Di sinilah dipertanggungjawabkan. Dipertanggungjawabkan. Dipertanggungjawabkan dengan apa dia? Suruhan dan larangan. Ini dia kata kena hikmah ni sebab dia tidak akan nampak suruhan larangan ni. Yang mana ini diletakkan bermulanya dengan iman. Ini struktur dia bermula dengan jiwa. Belum cerita ni. Maka bila jiwa ni selesai, maka jasad ni akan terpelihara. Inilah yang Nabi kata tadi. Ala inna fi jasadi mudghah. Dalam jasad ni ada seketul daging. Jiwa ni, maka dalam perbincangan, bila kata daging itu adalah hati. Hati atau jantung. Perbahasan hati jiwa ni perbahasan kalam. Istilah. Itu istilah. Maka bila kata baik jiwa ni, kita lebih ambil guna perkataan jiwa ni, maka baiklah jasad ini. Ingat. Maka strukturnya bermula dengan jiwa dan kemudian dalam jiwa inilah akan menzahirkan. Tadi apa kata Allah? Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Pada jiwa inilah Allah akan ilhamkan kebaikan, keburukan. Baik, soalan dia, kenapa apa kaitan dengan tiada daya, tiada kuasa ni? Benar Tuan Rizwan Makzin. Lahiriah jasad binasa, dia akan kembali kepada tanah tempat asalnya. Roh kembali kepada Allah. Itulah dipanggil rahmatullah. Kembali ke rahmatullah. Maka kebaikan dan keburukan ini, sebab itulah kita tidak mampu mengendalikan. Sebab itu, bila kata kita tidak mampu mengendalikan kebaikan dan keburukan ini, maka sebab itu permulaannya mesti ada penyerahan. Inilah namanya pergantungan tauhid. Sebab itu kita belajar tentang mengenal. Jadi bila kata kita belajar mengenal Allah, maka Allah akan bantu membimbing kembali kita untuk melakukan kebaikan. Bila manusia tidak pergi kepada ilmu mengenal ni, tidak pergi pada mengenal yang utamanya ni Allah, maka dia akan pergi pada jasad. Dia biar jasad yang menentukan kebaikan dan keburukan. Dah habis. Dia tak ikut kepada kehendak yang utama Allah. Sebab tu ilmu, sebelum pergi pada semua ilmu, dia kena pergi pada ilmu ni. Mengenal Allah. Sebab tu ulama mengatakan tauhid ni sebagai asas kepada semua ilmu. Teras. Wajib al wajib. Benar Ustaz, syirullah. Jadi bila kata roh kembali ke rahmatullah, tu rahsia Allah. Tapi bila kita dicampakkan dalam ataupun ditiupkan dalam jasad kita ini, maka berubah dari menjadi nyawa, jiwa, qalbu. Maka di sinilah sidang jemaah mata Allah SWT, apabila manusia ini hilang pergantungan dia daripada Allah, maka dia akan mengikut kehendak jasad. Nampak? Ini struktur yang kena faham, struktur ni. Menjaga roh ni, kita tak boleh menjaga roh. Kita kena mengikut suruhan. Mengikut suruhan dan larangan ni, kebaikan dan keburukan ni. Puan Azizah Nayan, bila kata nak menjaga roh, maknanya jaga suruhan Allah. Sebab roh ni ataupun jiwa ini, dia nak berbicara soal ni, kebenaran. Maka kebenaran inilah kena menjadi teras dalam hidup kita. Yang mana suruhan dan larangan. Jaga suruhan, jaga larangan. Maka terpeliharalah roh tu nanti. Apabila suruhan dan larangan tidak dijaga, maka rosaklah roh itu. Macam mana tahu rosak roh? Maka kesannya pada hati. Allah akan bagi roh ni, dia kata rohani ni, dia kan jiwa. Bila roh ni sakit, jiwa akan sakit. Nak tahu roh ni sakit, jiwa akan sakit. Nak tahu kita kalau jasad ni roh jasad. Nak tengok pada mana? Jiwa kalau sini, tengoklah pada badan. Maka kalau badan ni sakit,
maka sebenarnya jasad dia sakit. Sakit-sakit lah. Maka sistem badan dia ataupun biologi dia terganggu. Ni roh ni, sistem ni, teknologi ilahi ni, roh ni, sirullah ni, rahsia Allah. Macam mana nak tengok, nak tahu tentang keadaan roh kita? Tengok keadaan hati kita, jiwa. Kalau banyak sakit hati, makanya dia banyak buat perkara yang hanya mengikut pada badan. Ikut kehendak badan dia. Ni, ikut kehendak badan saja. Yang tadi nak jaga rupa. Dia nak jaga rupa cantik. Sedangkan cantik bukan badan. Cantik ini sifat Allah. Patutnya pergi jaga suruhan dan larangan. Dia nak jaga harta. Sebab apa? Nak kaya punya pasal. Dia jaga harta, dia jaga rupa. Dia bukan jaga kaya sebab kaya ini sifat Allah. Bila manusia lari daripada tugas sebenar, yang ini suruhan larangan. Ini sepatutnya cantik, kaya ini duduk pada suruhan dan larangan. Nah, manusia sibuk banyak dekat mana sekarang ni? Urus jasad atau urus rohani? Benar, ikut badan binasa. Tu dia kata ikut badan binasa tu. Ikut apa kehendak badan. Dan bagaimana ikut badan binasa? Kerana pada jasad ini juga akan duduknya nafsu. Nafsu ni lah akan mengganggu pada harta dan rupa. Sebab itu roh ni dia kena didik, kena tundukkan nafsu. Jiwa ni. Jadi jiwa dia kena jaga suruhan dan larangan. Ni kena jaga. Contoh, Allah bagi kita jasad. Ni jiwa cakap. Maka nak jaga jasad, jaga aurat. Siapa yang jaga aurat dia akan sihat. Siapa yang jaga aurat, nak jaga jasad, bukan jaga badan. Ni sibuk jaga badan. Saya nak jaga badan, Ustaz. Nak timbul sana, timbul sini. Nak slim sana, nak slim sini. Jaga badan tu jaga aurat. Yalah Ustaz, habis saya nak slim, slim lah. Tapi duk nampak ni nak jaga badan ni lebih. Nak bagi suami suka. Kalau banyak dosa pun suami tak suka ke? Kalau badan tu, badan macam Miss World. Tapi, ya Allah, dosa macam satu world juga. Kena laknat juga. Ikut rasa seksa. Rasa apa yang seksa? Itu ada peribahasa tu kena betulkan balik. Ikut hati mati. Ikut rasa binasa. Apa? Ikut apa? Ikut hati mati. Ikut rasa binasa. Dan ikut apa? Hati pun tidak, rasa pun tidak. Itu pun kena perhalusi tu. Dia ada terjemahan. Dia ikut suruhan dan larangan. Rasa tu mesti dah rasa kebenaran. Hati yang sihat. Patutnya. Jaga aurat. Ni duk cikgu jaga badan. Jaga badan, jaga aurat. Ni jaga rupa. Nak dipandang manusia. Tapi di sisi Allah, dihina. Itu orang tak kenal diri. Tengok bila mati. Bungkus semua satu badan. Itu baru betul jaga. Bila mati tak ada lah. Bungkus apa? Kalau tak nak bungkus sekarang, tunggu mati nanti bungkus. Habis senang cerita. Ikut rasa binasa. Ikut rasa yang batil. Ada rasa yang batil. Sebenarnya bila kata ikut surah Allah itu dia akan pergi pada rasa balik. Tapi rasa yang dibangunkan dengan kesedaran. Maka di sini manusia, sebab itu lemahnya kita ni tiada daya. Kita ni sedang nyemah mata Allah SWT. Tiada daya. Tiada daya ni pada apa? Pada jasad. Jasad kita ni tak ada daya. Tiada kuasa. Pada apa pula ni? Pada roh pula lah kita. Kita, dua-dua kita tak ada. Faham?
Banyak ubat nak jaga badan dia. Habislah. Tiada daya pada jasad. Jasad ni lemah. Siapa yang sibuk jaga jasad, sibuk jaga jasad semata. Semata ni maknanya dia akan tumpukan luaran lah. Maka dia akan pergi kepada hakikat jasad itu, yakni satu masa dia akan lemah. Dia akan lemah. Saya dah tak larat dah Ustaz nak menjaga. Habislah. Sebab dia pergi pada jasad. Dia nak jaga jasad. Apa dia? Jaga rupa, jaga badan dia. Nak luaran dia. Nampak? Maka kalau dia pergi kepada roh pula, maka dia jumpalah kebenaran. Yang ni pada jiwa. Bahasanya pada jiwa lah. Bila pada jiwa, dia nampaklah kekuasaan. Bila nampak kekuasaan, inilah datangnya penyerahan. Boleh dipanggil Islam. Sidang jemaah mentah Allah Subhanahu Wa Taala. Nampak? Okey. Okay. Sibuk jaga jasad semata-mata kita akan jumpa kelemahan sebab jasad memang lemah. Benar Ustaz Muhammad, betul. Sebab tu kalau jasad tu dah lemah, tapi nafsu, Masya Allah. Tu dia langgar tu. Tu jadi langgar tu. Baik, jadi sidang jemaah mata Allah SWT. Daripada perbincangan kita ni, cuba kita lihat. Maka kita boleh buat kesimpulan awal. Di sinilah, kalau kita lihat, yang mana kita nak letak diri kita pada mana? Maka letakkanlah diri. Bila kata penyerahan, inilah dipanggil dalam kajian yang Road to Jannah, Back to Fitrah. Kembali kepada fitrah. Dia bila mengenal diri ni, jangan masuk dalam-dalam sangat. Kadang-kadang dia pergi dalam-dalam sampai langsung tak nampak apa dah katanya. Bahaya. Kena cubit pun sakit. Bukan setakat kena cubit. Gigit nyamuk pun tak tahan lah. Puan Rohaniza. Gigit nyamuk kalah kita. Semua api kalah kita. Kalau gajah kalah kita. Kena angin pun sesama. Kembali ke fitrah. Ni penyerahan maknanya kembali kepada fitrah. Apa fitrah ni? Kembalinya ni suci. Diri penyerahan. Jadi bila kata complicated. Manusia ni complicated. Sebenarnya kejadian manusia ni very complicated. Siapa yang boleh cakap saya kenal diri kamu tu? Saya kenal abang macam mana? Amboi. Awak kenal saya kenal abang macam mana? Biasa dengar tak? Tuan punya badan pun tak kenal diri dia. Yang kita duk sibuk nak kenal orang tu apa hal? Ramai dia kadang-kadang dah sibuk nak kenal diri. Kenal diri ni sampai kita tak ada daya. Itu masuk kenal diri. Ya Allah, complicatednya manusia ni. Yes. Bayangkan kejadian yang begitu rumit. Dari sudut biologi pun, kita dah tak boleh nak lawan dah. Nak kaji tentang urat saraf pun tak terkaji. Jadi tujuannya kita duk kaji ni, sidang jemaah mata Allah SWT, adalah untuk kita menyerah. Itu namanya penyerahan. Ketika kalau lihat, saya nak kaitkan dengan wahyu yang pertama diturunkan kepada Nabi SAW itu. Apa wahyu yang pertama?
Kejadian manusia complicated, bukannya status it's complicated. Aduh, status jangan complicated. Kan ada orang tulis status complicated. Saya keliru lah Ustaz. Saya ni hidup complicated. No. Hidup tidak boleh complicated. Hidup ini kena jelas. Terarah. Kena singkat dan tepat. Tapi kejadian manusia ni very complicated. Sebab kejadian yang paling supreme. Dia panggil apa? Paling masterpiece. Takkan paling masterpiece biasa je. Jadi siapa yang layak, yang lebih kenal tentang diri kita? Allah. Allah, dia creator, pencipta, Al-Khaliq, yang mencipta kita. So jangan mana-mandai kita menghukum, kita menjangka diri kita. Itu soalan dia. Duk kaji-kaji tentang ilmu-ilmu yang mana, tahu tentang potensi diri, mana-mandai. Lepas tu tengok orang, kamu ni tak ada masa depan. Mana-mandai. Jangan judge orang, jangan judge manusia yang kita pun tak ada ilmu ni. Nampak? Dan ketika Nabi SAW nak ilmu kenal diri ni, nak kaitkan apa yang paling penting ni. Nah? Ketika turunnya wahyu Iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Tu Iqra 3 kali tu. Malaikat Jibril SAW peluk Nabi. Lepas. La, Nabi kata, aku tak boleh baca. La anama qari'in. Aku tidak boleh baca. Peluk lagi. Lepas. Peluk lagi. Lepas. Ketika peluk lepas itulah mengenal sebenarnya. Sebab apa? Ketika peluk dan tak bernafas. Pada manusia tu pada nafas. Tarik nafas lepas. Itulah roh tu. Mengenal. Sebab tu terus malaikat Jibril SAW memperkenalkan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akram allazi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Pum. Selesai. Nampak? Habis Ustaz, kalau macam tu bila Allah saya mengenal diri saya nak buat apa? Buatlah suruhan Allah. Kan clear. Allah yang mengenal kita. So buatlah suruhan Allah. Jangan mandai-mandai. Hidup biar pandai, jangan mandai-mandai. Faham? Jadi kena pandai dengan ilmu. Maka kembali pada fitrah ni, kembali kepada makanan utama jiwa itu adalah ilmu. Jangan sibuk cari benda, sibuk cari harta. Sehingga membelakangkan ilmu. Malah kita bercakap kalau nak dapat ilmu, Ustaz kena ada harta juga. Harta sekarang penting. Dia kena ke harta juga. Allah. Kata Sayyidina Ali bin Abi Talib karamallahu wajhah. Harta kita jaga dia. Ilmu jaga kita. Ilmu apa pula ni? Ilmu kembali kepada jiwa. Ilmu yang hak. Yang ini mengenal Allah. Hidup jelas. Manusia yang too complicated, tak jaga diri dia untuk Allah, maka hidupnya akan dicacah merbahkan. Sebab itu manusia yang tak kembali kepada fitrah, dia akan pergi pada amarah. Tak boleh. Benar. Dia pandai, jangan nak mandai-mandai. Apatah lagi menjadi konon-kononnya cerita tentang kehidupan. Macam mana? Sebab tu tak ada nak tip-tip. Anda nak ni, saya bagi tip. Mana mandai. Saya tak berani nak bagi ni. Kita kembalikan daripada Allah. Hidup biar pandai, jangan mandai-mandai. Benar Tuan Haji Mahmud. Biar pandai. Biar cerdik. Ayat lebih tepat cerdik. Cerdik pandai tu. Fatonah tu sifat Nabi SAW. Jangan nak mandai-mandai. Tak tahu tanya. Tanya pada siapa? Tanyalah kepadanya ahlinya. Bab kehidupan. Tanya pada yang beriman. Itu dia. Kembali kepada fitrah. Bila kata fitrah, yang mana kita ni kembali manusia ni terpelihara dengan ilmu. Ini bermula dengan wa'allama adamal asma'a kullaha. Surah Al-Baqarah ayat 31. Yang mana ketika kejadian manusia ni, Allah jadikan kejadian manusia. Wa in qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah.
Qalu antaj'alu fiha man yusilu fiha wa yasfikun dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Nampak? Jadi manusia ini yang menjadikan ianya special apabila Allah masukkan ke dalam diri kita ini fitrah yang suci yang dikembalikan kepada asma, yakni Allah. Itulah dia menjadi wakil. Manusia ni wakil, utusan. Utusan yang mana diketuai oleh Nabi, para Rasul, para Nabi dan para Rasul. Itulah Rasulullah. Jadi kita ikutan. Ikut apa yang Allah suruh. Lambai kat siapa? Ada. Jangan tanya. Bahaya. Maka di situlah datanya wa 'allama Adamal asma'a kullaha summa 'aradahum 'alal malaika. Inilah fitrah diri, fitrah ni. Sebab tu orang yang jahil, inilah orang yang akan membuat kerosakan. Dia duduk pada jasad. Dia tidak pada ilmu ni, duduk pada roh, bukan pada jasad. Tanya pada punah sihat melingkup, benar Tuan Azman. Tanya hidup pada yang Allah bagi. Kadang-kadang alam diri pun tak lepas, nak nasihat alam rumah tangga. Allahu Akbar. Sebab tu kadang-kadang bertanya tentang masalah-masalah kehidupan, masalah rumah tangga, masalah nak poligami. Bukan poligami, polistrin. Saya akan kembalikan untuk kenal diri. Sabar. Kenal diri balik. Belajar balik tentang hakikat kehidupan. Yang mana Allah uji tentang perniagaan. Kenal tak diri itu? Faham tak fitrah kejadian manusia ni nak apa? Pada manusia itu, pada diri yang utama tu suci yang mana dibekalkan dengan jiwa. Sudahkah kita penuhi hasrat ataupun kehendak jiwa ni? Yang mana dia nakkan Allah. Sudahkah kita menumpukan pada fitrah jiwa itu? Ini yang berlaku. Jahil, bodoh memanjang. Adalah bodoh memperbodohkan orang pula tu. Allahu Akbar. Itu bahasanya. Allahu Akbar. Nampak? Jadi kita kembali kepada fitrah. Kembali kepada fitrah. Kalau kita lihat muka surat 74. 74. Apa fitrah? Inilah diri. Inilah diri. Inilah asal muasal kita. Yakni suci, bersih, kembali kepada asal. Kembali kita kepada asal diri. Jangan duduk kepada kebendaan. Manusia akan pergi kepada bal tu'sirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Maka inilah dia kembali kepada fitrah asal kejadian. Yakni suci, bersih, kembali kepada asal kita. Yang mana kita ni semuanya berkasih sayang sebenarnya. Ini kadang ada kembali dengan kasih. Tapi kasih sayang siapa? Allah. Dengan kasih sayang. Jasad perlukan kasih sayang Allah. Jiwa apatah lagi. Kalau kasih sayang manusia, manusia akan buat kerosakan. Manusia ni dia akan buat kerosakan. Sebab tu ramai akan berjumpa dengan keadaan yang tersekat. Nampak? Jadi sidangnya mata Allah SWT. Sebab tu surah Ar-Rum ayat 30. Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama sebagai fitrah. Ni kembalikan manusia kepada agama. Yang ini kepada fitrah kejadian. Ini Allah. Pergi kepada tata cara kehidupan yang menjadikan kita sebagai hamba Allah. Bukan pergi kepada diri kita gitu gini. Cerita bab kebendaan je kita.
Kita kecewa banyak kepada kehilangan kebendaan. Jasad perlukan kasih sayang Allah, benar. Ya benar Tuan Mazlan. Jenis tak kenal diri dah tak kenal diri nak ngajar. Duk bimbing. Oh bahaya. Bahaya. Jadi sudah jemaah mata Allah SWT merenung kembali kepada asal kejadian kita yang mampu membangkitkan kesedaran hakiki dan diri ini. Baik. Jadi muka surat 74 kita berhenti kat muka surat 74. Dan saya buat kesimpulan sikit. Ni manusia saya buat. Ni kesimpulan ya. Kita berhenti kat sini. Saya pergi kepada Farid. Diri saya lah, tak payah jauh-jauh lah. Yang mana ini jasad. Sebab Farid dia tak pada isi ya jasad. Tetapi sifat si Farid ini apa sifatnya? Nampak? Sifatnya ini yang nak dimanfaatkan, bukannya si jasad ini. Sifat inilah yang duduk pada jiwa. Maka dalam surah Ar-Rum ayat 30 tadi, kembalikan jiwa ni kepada agama, yakni fitrah. Apa fitrah suci tadi? Jiwa ni penuh dengan kesempurnaan, yakni kasih sayang. Contoh. Dan kasih sayang ni takkan berubah. Kasih sayang ni takkan habis. Baik. Farid ini dia akan berubah dari segi penatnya, sibuknya jasad, letihnya. Tapi kasih sayang tidak akan pernah berubah. Sebab tu dalam surah Ar-Rum ayat 30, hadapkanlah kepada agama. Jadi manusia yang duduk pada agama, dia tidak akan mempersoalkan kasih sayang. Dia tak akan persoalkan rezeki. Dia tak akan persoalkan kekayaan. Dia tak ada persoalan sebab dia jelas. Dan kita hanya duduk dengan kasih sayang inilah si Farid ini berfungsi. Kerana dengan sifat-sifat yang diberikan kepada si Farid ini, maka si Farid ini menjadilah hamba yang bermanfaat dengan kasih sayang. Siapa? Allah. Kasih sayang Allah. Itu dinamakan hamba Allah tu. Ni sifat-sifat semua ni, jiwa ni semua milik Allah. Si Farid ni hanya hamba. Hamba kepada Allah. Hamba kepada kasih sayang. Bukan hamba kepada isteri. Bukan nak disuruh-suruh oleh isteri. Abang. Oh no. Kita disuruh oleh Allah. Allah suruh sayang isteri. Sayanglah. Bukan disuruh oleh isteri. Abang sayang saya. Lepas tu suruh pula saya seorang je. Banyak cantik. Oh, dah lah pakai kat sayang Allah. Suruh pula yang selain Allah pula tu. Nampak? Si Farid ini hamba. Saya tulis bawah ni. Ni kesimpulan. Kita berhenti setakat ni. Si Farid ini adalah hamba kepada Allah. Bagaimana nak terjemahkan dalam kehidupan? Hamba tunduk kepada kasih sayang. Kasih sayang siapa? Allah. Maka kalau tunduk pada kasih sayang Allah, Allah suruh sayang siapa? Sayanglah siapanya Allah suruh sayang. Bukannya isteri yang suruh. Ini tidak. Isteri suruh. Tak habis isteri. Kenapa tak cakap Allah suruh? Si isteri pun sama. Isteri, siapa? Jemaah. Bubuh nama siapa ni? Si Farid ni kan? Bubuh lah. Tukar lama lah. Si Abang Leman lah. Si Abang Leman ini adalah hamba kepada Allah. Dia wajib tunduk kepada kasih sayang Allah. Samalah dengan
Kak jemaah kita. Kak jemaah itu hamba kepada Allah. Dia tiada daya. Dia tiada kuasa. Maka kak jemaah kena tunduk kepada kasih sayang Allah. Maka wajib dia menyayangi sesiapa yang Allah suruh sayang. Contoh, suami. Ustaz, saya dah tawa hati dengan suami saya. Suka-suka hati dia cakap tawa hati. Nampak? Nah, benar Ustaz. Fuad, betul. Dia jasadnya. Allah suruh sayang suami. Sayanglah. Tapi suami tak sayang saya. Lantaklah dia tak sayang kamu. Kamu kena sayang suami. Oh gitu ya Ustaz? Oh ya, faham. Kalau dia tak sayang, maknanya kita mengharapkan manusia, makhluk. Binasalah kita. Oh nak buat ni yang susah ni. Nampak macam senang. Sebab lihat apa yang ada dalam hatinya. Itu saja. Jelas? Itu saja. Maka buatlah surah Allah. Pada keluarga yang selalu meminta menyelesaikan masalah, ceritalah balik macam mana kalau boleh asal usul ni. Sebab tu tak boleh gopoh-gapah dan menyelesaikan masalah pengadilan kesumah. Bawa bincang, bawa tenang. Siapa yang nak faham, kita fahamkan. Sebab tu cerita pada yang nak faham. Kalau tak nak faham, tak payah cerita. Awak nak faham ke tak nak? Sebab tu siapa jumpa saya senang. Nak faham ke tak nak? Tak nak faham, tak payah cerita. Simple. Tanya dia, nak faham ke tak? Nak nyelesai masalah ke apa? Nyelesai. Nak nyelesai masalah, saya nak terangkan. Kalau tak nak nyelesai masalah, nak cari salah, tak payah. Setakat nak cari salah, siapa-siapa boleh suruh. Tak payah menyelesaikan masalah. Nak menyelesaikan masalah, kena jelaskan kepada siapa yang nak faham. Clear? Yang tak nak faham, tak payah cerita. Sebab dia tak nak faham. Ya Ustaz, saya nak faham. Nak faham, dengar. Itu je. Habis, kalau dia tanya habis-habis, mana dia tak nak faham lah tu. Takkan saya je nak kena, tak faham, tak kena diri lagi. Dua cara. Sama ada kenal melalui majlis ilmu atau Allah kenalkan dengan kehidupan. Kalau kenal dengan kehidupan tu yang banyak kali menangis, kecewa, terduduk, tertiarap, tertungging. Dalam kelas dia tak mau datang, tak mau faham. Dia ingat dia dah faham dah. Tak apa, tengok. Habis-habis bila tak faham, berselisih faham. Berselisih faham. Baik, jadi sidang jemaah mata Allah Subhanahu wa taala. Khair. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, jadi kesimpulan dia. Allahumma salli ala Muhammad. Kita berhenti dekat muka surat 70 apa tadi? Habis bab malam ni. Manjang ponte kelas ya Ustaz. Itulah. Benar Puan Faizal Bari. Kena sayang siapa yang Allah suruh sayang. Benar. Bertuahlah mereka yang tunduk dengan kasih sayang Allah. Clear. Bila semua faham tentang perkara ini, semua selesai masalah. Yang jadi isunya adalah tidak tunduk kepada kebenaran. Itu saja. Baik. Ini penting kalau kita tiada bimbingan, maka tiada teguran lah. Tegur-menegur tiada lah. Baik, saya rasa cukup setakat itu pada malamnya penuh barakah ni. Mudah-mudahan Allah berkati kita semua. InsyaAllah.
Jadi kesimpulannya adalah kembali kepada fitrah diri yang asal. Suci lagi murni. Murni ini kembali kepada fitrah. Si hamba ini, kita ni siapa? Hamba. Hamba kepada Allah. Bila kata hamba kepada Allah, tunduk kepada kasih sayangnya. Tunduk kepada kekayaannya. Tunduk kepada keilmuannya. Tunduk kepada kekuatannya. Maka jangan mandai-mandai. Ada insya-Allah. Nanti saya akan sedang percetakan dengan publisher insya-Allah. Kita akan keluar terus 1, 2, 3. 3 jilid terus insya-Allah. Jadi yang mana yang dah beli Hakikat Kehidupan ni tinggal replacement saja. Tambah lagi edisi yang kedua dan yang ketiga. Yang belum dia kena beli 3-3 lah. Ataupun tengok publisher izinkan macam mana nanti insya-Allah. Kenal diri melalui majlis ilmu. Sudah pasti memang akan berlakunya ujian. Tapi bila dengan ilmu, insya-Allah Allah bantu. Allah bantu, insya-Allah. Jadi, saya rasa cukup setakat itu. Pada malam yang penuh barakah ini. Mudah-mudahan Allah berkati kita semua, insya-Allah. Moga-moga apa yang diterangkan, yang disampaikan, Allah berikan kefahaman. Dan Allah berikan kita kekuatan, bantu untuk kita melaksanakan segala suruhannya. Dan bantu untuk kita menjauhkan segala larangannya. Mudah-mudahan Allah pilih kita semuanya yang menonton pada malam ini dimasukkan ke dalam syurganya tanpa hisap. Amin ya rabbal alamin. InsyaAllah kita bertemu lagi pada malam esok. InsyaAllah pada malam esok. Oh ya, besok pada pukul 8.30 pagi ataupun 8.45. Saya bersama dengan guru saya. Saya nak tengok siapa yang nak bersama. Saya nak perkenalkan. Saya nak buat live just singkat. Tuan Guru Nizar. Saya nak kenalkan. Ini yang guru saya guru masuk daripada 2012. 8 tahun. Siapa yang ada peluang besok, pukul 8.30, 8.45 lah. Saya kena minta izin dulu. Kalau guru saya kata taklah. Jadi kalau besok dia berpeluang, maka saya akan live pada pukul 8.45 atau pukul 9. Standby saja. Saya akan jumpa beliau besok. Dia sangat sibuk. Daripada kadang-kadang kat Batu Gajah lah. Dia duduk Perak tapi dia travel. Orangnya simple je. Tapi penuh hikmah. Kata-katanya subhanallah tentang Al-Quran. Beliau mahir tentang falsafah Al-Quran ni. Jadi siapa yang berkelapangan besok. Ini baru saya terlintas ni. Saya tak terfikir pun tadi. Jadi siapa yang berkelapangan besok pagi. InsyaAllah. Berkelapangan besok pagi. Luangkan masa dalam 8.45 hingga ke 9. Kita buat santai. Bual bicara santai. Jadi saya nak kenalkan. InsyaAllah. Dengan sidang penonton sidang jemaah mata Allah Subhanahu Wa Taala. Itu saja. Oh pagi besok pagi 8.45 hingga pukul 9 pagi standby. Itu saja. Tak lama pun saya kejap je saya nak dengan izin Allah Taala Allah bantulah. Allah bantu perkenalkan insya-Allah. Baik itu saja insya-Allah. Falsafah Al-Quran. Pagi besok ya. Tak apa yang tak dapat tengok, boleh tengok ulangan. Yang boleh dapat tengok, tengoklah live besok. Bersama dengan Tuan Guru Nizar. Tuan Guru Nizar. InsyaAllah, jika Allah izinkan. Ini pertama kali ni saya live. Kalau beliau kata besok dia tak nak lah. Tak dapat dia nak tolong. Tapi tak apalah, saya pujuk-pujuk nanti. Dia nak tu insyaAllah lah. Kita akan buat bincang-bincang kita, insyaAllah. Okey, 8.45 standby, on call mungkin pukul 9 ke. Saya minta izin beliau dulu sebab kita akan jumpa dekat ngopi. Jadi sambil ngopi tu kita buat live, insyaAllah. Baik, cukup setakat itu saja. Mudah Allah berkati kita semua. Mohon maaf atas kekurangan, atas terkasar kata, kurang bicara. Mudah-mudahan Allah berkati kita semua, insyaAllah. Ada pula iklan belakang ni.
Aku lu qouli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Wabila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wallahu a'lam bissawab. Takbir. Allahu akbar.